Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, ashdud alaika silahaka wa thiyabaka wa'tini. Fafa'altu faji'tuhu wa huwa yatawadda'u fasa'ada fiyal basara wa sawwaba wa qala ya Amru, inni uridu an ab'athaka wajhan fayusallimaka Allah wa yughnimaka wa arghabu laka minal mal. Qala qultu ya Rasulullah, inni lam uslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fi jihad wal qainunati ma'aka. Qala ya Amru, na'imma bil mal salih lirajul salih, atau kama qala, hadis rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, ashdud alaika silahaka wa thiyabaka wa'tini. Wahai Amr, persiapkanlah senjata dan juga pakaian perang kamu, dan kemudian datanglah bertemu dengan aku. Fafa'altu faji'tuhu wa huwa yatawadda'u. Lalu kata Amr Al-As, aku pun persiapkanlah diri aku, lalu aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwuduk. Fasa'ada fiyal basar wasawwaba. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang aku dengan pandangan yang serius. Tuan-tuan, satu hari Nabi jumpa Amr Al-As. Bila jumpa, Nabi suruh Amr Al-As ni persiapkan kelengkapan perang. Nabi nak lantik dia sebagai ketua dalam satu peperangan. Amr Al-As ni bila Nabi suruh macam tu, dia pun balik rumah, dia ambil senjata dia, dia ambil baju kebal dia tu, kemudian dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi pada waktu itu, dia tengok Nabi sedang ambil wuduk. Kemudian bila dia sebut, ya Rasulullah, aku dah sampai, Nabi pandang dia, Nabi pandang tu dengan pandangan yang serius, tajam. Maknanya benda penting Nabi nak sebut. Wa qala ya Amru, inni uridu an ab'athaka wajhan. Lalu kata Nabi, wahai Amru, aku akan utus kamu dalam satu pasukan perang. Fayusallimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kamu. Nabi kata, wahai Amru, hari ini aku nak utus kamu menjadi seorang ketua dalam satu pasukan perang. Semoga Allah selamatkan kamu. Wa yuqrimaka wa arghabu laka minal mal. Dan juga
harta ghanimah dan juga keselamatan kepada kamu dengan harta ghanimah dan memberi kesukaan kamu pada harta ghanimah itu. Nabi sebut semoga Allah memberikan keselamatan pada kamu dan kamu gembira dengan harta ghanimah yang kamu dapat apabila kamu habis perang esok, kata Nabi. Raghbatan salihah, dengan kesukaan yang baik, kata Nabi. Maksudnya di sini Nabi nak beri Amr peluang untuk jadi ketua. Kalau menang, dia dapat harta rampasan perang tu, dia seronok. Tuan-tuan sekalian, kebetulan pada waktu ini Amr al-As ni baru masuk Islam. Jadi ini salah satu teknik cara nak tarik diri dia tu ataupun nak bagi kesukaan pada orang mu'allaf lah, supaya dia ni berminat ataupun seronok dalam medan perang, kerana bila dia menang dia akan dapat harta rampasan perang tersebut. Bahagianlah sedikit. Baik tuan-tuan, bila Nabi sebut begitu pada Amr al-As, kata Amr, qala qultu ya Rasulullah, inni lam uslim raghbatan fil mal. Kata Amr al-As, ya Rasulullah, aku ni peluk Islam bukan kerana cintaku pada harta. Dia kata, ya Rasulullah, jangan salah faham, aku masuk Islam ni bukan kerana aku sayang harta, kata Amr. Kata dia, innama aslamtu raghbatan fil jihad wal qainunati ma'aka. Akan tetapi aku memeluk Islam kerana cinta aku terhadap jihad persahabatan dengan kamu, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak cinta harta masuk Islam ni, aku sayang persahabatan jihad dengan kamu, ya Rasulullah. Tu je. Tuan-tuan, Amr al-As ni dia masuk Islam lambat. Antara sahabat-sahabat dia lambat masuk Islam. Sebelum tu dia berperang dengan Nabi, dan dalam hati dia setiap perang-perang yang dilawan dengan Nabi tu, dia paling targetkan Nabi untuk dia bunuh. Maksudnya dalam setiap perang, antara orang yang paling dicari Nabi SAW. Mujurlah dia tak jumpa Nabi, kerana kalau jumpa Nabi, bukan dia boleh bunuh Nabi, dia akan dibunuh oleh Nabi SAW. Dan ketika ni ingat, orang yang dibunuh oleh Nabi ni, dia akan mendapat azab sesat yang paling teruk sekali pada hari kiamat. Kan antara manusia yang paling kena azab teruk adalah siapa? Orang yang dibunuh oleh para Nabi. Tak kisahlah Nabi apa-apa pun, kalau Nabi membunuh orang itu, Nabi Musa bunuh orang ni ke, Nabi Ibrahim bunuh orang ni ke, orang tu dibunuh dalam perang sabilillah oleh Nabi, maka orang tu akan diazab teruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amr al-As, waktu dia nak meninggal dunia, dia menangis-nangis. Menangis-nangis terkenangkan bagaimana nasib dia kalau dia ni tak sempat masuk Islam. Dia ingat balik pasal apa, dia kata apa, mula-mula dulu masa aku perang dengan Nabi, sebelum itu sebelum aku masuk Islam, dalam keadaan aku kafir ni, hati aku berkobar-kobar untuk bunuh Nabi Muhammad. Bayangkan dalam keadaan aku berperang dengan Nabi itu, perang, lalu pada waktu itu aku dibunuh oleh Nabi. Bagaimanalah nasib aku sekarang, kata Amr al-As. Tetapi pada akhirnya, apabila aku sudah masuk Islam, aku kenal Nabi SAW, aku lebih sayang Nabi lebih daripada segala-galanya, kata Amr. Dalam perang ini, Nabi nak lantik Amr ni sebagai ketua. Nabi kata, bila kamu menang esok, Allah akan berikan harta ghanimah. Kita akan berikan harta ghanimah rampasan perang ni kepada kamu. Amr kata, ya Rasulullah, aku tak mahu benda tu. Aku masuk Islam ni betul-betul kerana sayangkan kamu, ya Rasulullah. Itu maksudnya. Qala ya Amr, na'imma bil mal salih lirrajul as-salih. Sabda Nabi SAW, wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang soleh, kata Nabi. Nabi kata harta yang paling terbaik, harta yang orang soleh dapat. Pasal apa? Pasal bila orang soleh dapat, dia akan gunakan harta itu untuk sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala juga, tak ke mana-mana. Tuan-tuan, sahabat dapat, Nabi dapat, sahabat dapat harta ghanimah ni, tak pergi ke mana, dia pergi kepada orang susah juga, tak ada masalah. Maksudnya Nabi suruh ambil harta itu dan gunakan kepada jalan yang baik, jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kita berbincang pada hari ini bagaimana sejarah Amru untuk pertama kalinya selepas dipeluk Islam, dia menjadi ketua dalam perang Zatus Salasil. Zatus Salasil. Tuan-tuan sekalian, Zatus Salasil ni maksudnya apa? Pasukan berantai. Salsilah, tuan-tuan belajar salsilah, silsilah keturunan, rantaian keturunan. Itu maksud silsilah. Okey? Jadi pasukan berantai. Berlaku perang ini pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah, tuan-tuan, 8 Hijrah. Maksudnya Amr al-As ni masuk Islam pada tahun bila?
8 Hijrah, lebih kurang dalam 2 ataupun 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nampak tak lambat tu? Nampak tak? Orang lain dah masuk dulu dah. Yang kata sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang kata apa, Khalid Al-Walid sebelum tu dah masuk awal, dia lambat. Amrul As. Jadi berlakunya perang Zatus Salasil pada 8 Hijrah. Waktu itu dia baru masuk Islam, dan perang ini berlaku selepas perang Mu'tah, tuan-tuan. Okey. Jarak tempat berlakunya perang ini daripada Madinah, dia punya perjalanan makan masa selama 10 hari. Apa tujuan perang ni? Tujuannya untuk melindungi kota hujung Madinah daripada serangan puak-puak Rom. Asalnya di belah hujung. Macam kata Madinah ni di hujung sana tu, itu pun wilayah takluk Islam. Jadi Nabi hantar tentera untuk bertahan di sana, untuk halang daripada orang Rom boleh masuk Madinah. Begitu. Jumlah tentera Islam ni yang pergi pada waktu itu seramai 300 orang. Kemudian bila sudah sampai dekat dengan medan perang, Amru Al-As ni nampak payah nak menang ni. Dia minta bantuan tambahan daripada Nabi. Maka Nabi hantar pula 200 orang yang dipimpin pada waktu itu. Tentera tambahan ini dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Jarrah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Ubaidah Al-Jarrah ni siapa? Ubaidah Al-Jarrah ni pula, dia ada sejarah dalam kisah virus yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ini pun cerita sedap juga ni. Saya dah bawa tempat lain. Di sini saya tak bawa lagi. Zaman Sayyidina Umar, kita tahu berlakunya wabak virus yang sangat serius, menyebabkan berapa ribu orang mati? Berapa ribu? 25,000 orang mati di Syam, tuan-tuan. 25,000 orang mati. Yang mati 25,000. Yang kena saya berapa? Mungkin hampir 50,000 orang begitu. Okey? Tuan-tuan, yang berlaku di China sekarang ni, berapa orang mati? Berapa orang yang berlaku? 3,000 ke? 3,000 tu mati ke? 3,000 tu yang kena kes? Mati kan? 3,000 orang mati, bayangkan. 3,000 orang tu tak ramai lagi. Dia kena 20,000 pun ramai. Tapi yang 3,000 tu pun dah cukup dah kot. Kita sekarang ni pun 3,000 pun dah huru-hara habis dah. Dunia ni jadi kelang kabut pasal 3,000 ni. Habis semua. Ni kapal terbang tak berjalan sekarang ni. Tuan-tuan, sekarang ni kapal terbang tak bergerak ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak pergi jalan sekarang ni, tiket murah sekarang ni. Ni sekarang ni nak pergi mana-mana kan? Saya pergi cek tiket Indonesia semalam. Kita nak pergi Aceh ke, tiket Indonesia daripada Kuantan turun ke Kuala Lumpur, naik pula pergi Aceh baru 500. Standard kalau hari yang orang keluar-keluar ni, biasa kalau hari orang kata tak berlaku benda-benda ni, dalam 700-800. Ini 500. Tuan-tuan bayang. Okey, pergi mana lagi? Turki 1,800 tiket. Biasa 2,500. Okey, pergi Mekah sendiri pun. Okey, jadi memang murah. Jadi siapa-siapa nak pergi keluar sekarang ni. Tapi virus lah. Kan? Orang tanya ustaz mahal lah, dia nak murah. Inilah masa virus ni murah begitu. Paling murah tuan-tuan tahu kat mana? Paling murah dekat Wuhan, China. Itu tempat paling murah. Wuhan tu, kalau siapa berani ambil risiko, boleh Wuhan. Silat-silat kapal terbang kata kami bagi RM50 kan? Nak murah sangat. Kita kadang nak murah, selagi mana tak murah tak nak keluar. Ni murah lah. Okey? Jadi memang tengah murah sungguh. Okey tuan-tuan. Berlaku di Syam 25,000 orang meninggal dunia. Bila berlaku tuan-tuan, sebelum itu Sayyidina Umar dalam perjalanan menuju ke Syam, on the way, ada urusan di Syam. Sayyidina Umar tak tahu ada wabak di Syam. Bila sampai di wilayah Sargha, baru Sayyidina Umar dapat maklumat. Bila Sayyidina Umar dapat maklumat, Sayyidina Umar pun perlu buat satu keputusan untuk masuk ataupun tidak ke negara Syam ni, sebab risikonya tinggi. Mula-mula Sayyidina Umar panggil ahli rombongan ni yang terdiri daripada orang Mekah dulu. Masuk dalam, Sayyidina Umar tanya, kita nak pergi ke nak patah balik Madinah? Orang Mekah kata, separuh kata teruskan perjalanan. Kenapa nak patah balik? Pasal apa? Pasal dah dekat sampai dah. Ibarat macam kita dah sampai nak pergi Singapura, dah sampai JB. Dah sampai JB dah, alang-alang masuk je lah Singapura. Macam saya pergi baru ni kan, kita bawa yang bulan lepas tak datang kuliah tu, saya pergi Singapura. Bila kita dah sampai dekat-dekat dengan JB, bila dapat maklumat di Singapura ni makin serius wabak virus ni, COVID-19 ni kan. Jadi masa tu kita pun fikir nak masuk tak masuk. Bila sebahagian tanya ni, dia kata, ustaz, masuk je lah, dah dekat sampai dah pun, kita dekat JB dah, masuklah, apa salah. Kalau kata mati ni, yalah betul lah, mati ni urusan Tuhan. Kita kalau kata masuk, nak mati, mati. Tak masuk pun kalau balikkan bah accident, mati juga kata dia. Betul juga kan. Ada sebahagian kata, ustaz,
betul lah mati tu urusan Tuhan, tapi sebelum kita ambil risiko besar ni, baik jangan kita tempuh, baik kita balik. Nampak? Jadi inilah berlaku pada waktu Sayyidina Umar itu. Bila tanya, sebagian kata masuk je lah, dah dekat sampai. Sebagian lagi kata jangan buat pasal lah, sebab kamu bawa ramai orang ni, dan sahabat-sahabat Nabi, kami rasa elok patah balik, tak payahlah masuk ke Syam itu. Sayyidina Umar tuan-tuan tak dapat keputusan sebab tak ada suara majoriti. Sayyidina Umar panggil pula orang Madinah, orang Ansar. Bila panggil orang Madinah pun sama juga, mereka ni pun sama khilaf macam orang Mekah. Separuh kata teruskan perjalanan, dan separuh lagi kata patah balik tuan-tuan. Di sini pun tidak ada suara majoriti. Bila tidak ada suara majoriti, maka tak boleh lantik PM. Itu satu hal juga tu. Kan, tak ada suara majoriti. Nampak? Okay. Kita dalam 2 minggu lepas duduk kecoh pasal ni, siapa PM ke-8. Okay. Jadi kita pun tunggu seminggu ni, berdebar-debar ni. Yang ni harapkan orang ni penyokong ni harap macam-macam. Saya tak nak ulas apa-apa, cuma saya nak buat kesimpulan tuan-tuan daripada pandangan saya tengok lah. Tun Mahdi ni dua orang yang paling bijak sekali. Okay. Dia buang Anwar Ibrahim, dia buang Pak La, dia buang Najib, dia buang diri dia sendiri lah sekali begitu. Dengan dia dia buang, habis cerita. Kan? Ni sekarang nak jadi PM begini. Tak tahulah kata boleh tak, wallahualam, kita tak tahu mana jadi akan datang ni, tak tahulah. Saya pendapat peribadi saya utarakan dalam Facebook, saya suka bubar parlimen. Sebab bila kita bubar parlimen ni tuan-tuan, dia syok tau. Menang tu dalam keadaan nampak seronok. Bila macam ni tak rasa syok sangat. Pasal memanglah orang kata apa? Tak, orang kata yang penting dapat kerajaan. Tapi bila menang dengan pilihan raya ni, jadi syok lain tau. Nampak? Sekarang kita menang pun seperti biasa kan. Okey? Jadi begitu. Tak boleh ulah lebih, dan tengah kena blok, payah pula begitu. Tentu sekalian. Okey, Sayyidina Umar tak dapat keputusan. Sayyidina Umar pun lepas tu panggil pula orang Mekah. Okey? Tak, orang Mekah yang mereka ni bekas pembesar Quraisy. Ni orang besar-besar lah ni. Ni ada nama dalam 10 orang, 15 orang. Di sini dapat satu suara majoriti. Okey, ada 2 orang saja tak setuju, yang lain semua setuju belaka. Mereka berpendapat supaya patah balik ke Madinah. Jangan masuk ke negara Syam kerana bimbang risiko nak kena virus ni tinggi begitu. Ni pendapat. Okey, tuan-tuan, lalu bila berlaku ini, berkhilaflah pula antara Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebenarnya Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni bukan bertekak, dia kira tak setuju pendapat. Abu Ubaidah kata, wahai Umar, afirara min qadrillah, wahai Umar, apakah engkau lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu lari daripada takdir ke? Bila kamu bertindak patah balik ni, seolah-olah kamu lari daripada takdir nak kamu nak masuk ke Syam, tiba-tiba kamu patah balik. Tuan-tuan, ini dipanggil dengan khilaf. Abu Ubaidah tak setuju Sayyidina Umar patah balik. Sayyidina Umar ditetap dengan keputusan majoriti patah balik. Nampak tak? Khilaf tuan-tuan, khilaf. Itu tuan-tuan biasa kadang-kadang tuan-tuan tengok kadang ada ustaz datang, dia beri pendapat macam ni. Seorang ustaz ni datang, dia beri pendapat macam ni. Itu normal, biasa. Tuan-tuan jangan marah pendapat-pendapat. Kadang-kadang dua-dua betul, tak ada masalah. Macam orang tanya kan, ustaz nak tanya sikit nak. Apa hukum orang pergi ke Mekah, orang lelaki pakai telekung? Kan? Itu pun viral juga tu. Satu hal juga. Sekarang ni senyap sikit. Senyap je. Kan tak bunyi apa-apa dah. Dia takut kerajaan baru tangkap kot. Tangkap bawa-bawa ni. Okey? Hukum dia orang ni pergi ke Mekah, dia lelaki, dia pakai telekung. Mana dia tawaf, dia pergi sa'i, dia buat umrah tu telekung. Masalahnya, adakah umrah dia sah? Tak cerita pasal peti tu. Dia harapkan supaya kena peti. Geng ni kan, dia pergi tawaf tu, geng maknyah ni, dia tawaf pakai telekung macam perempuan ni. Diharapkan bila tawaf tu, kalau betul salah, Tuhan panah peti tu. Diharapkan macam tu. Ada ke macam tu pula dia minta? Tuan-tuan, Abu Jahal tu dia tawaf ke Kaabah tu dulu, masa zaman Haji Quraisy dulu, zaman jahiliah, dia tawaf berbogel lagi. Kan? Maknanya tak ada Tuhan sama peti pun. Maksudnya bukanlah kata Tuhan nak terus balas terus je. Okey, dia harap macam tu pula dah. Kalau kita manusia ni, kalau Tuhan terus peti tuan-tuan, rasanya ramai kena sama peti kat Mekah tu. Kan? Berapa banyak orang buat dosa. Okey? Jadi tuan-tuan, puak-puak ni buat masalah. Jadi, di sini berlaku khilaf. Ustaz sebahagian ni dia kata apa? Hukum umrah dia sah. Sebahagian lagi ustaz kata umrah dia tak sah. Yang kata umrah sah ni kata apa? Bila dia pergi, walaupun dia pakai pakaian berjahit, dia tawaf, dia sa'i semua,
tak ada masalah, selesai. Dia kata pakaian berjahit ni apa? Berjahit ni dia bayar dam, selesai. Itu sebagian pendapat. Sebagian pendapat ustaz kata, mana sahnya hukumnya kalau dah dia pergi pakaian berjahit, dia sudah dah kepada Allah, maka dia saja-saja buat satu benda melibatkan perdagangan, maka hukum dia tak sah. Begitu. Ini ustaz yang kata tak sah. Seorang kata sah, seorang kata tak sah. Kalau tanya saya kata apa? Belasah senang, habis gitu. Pukul senang, bawa balik Malaysia ni, luku kepala ni, senang. Bawa sumbat dalam penjara sekali, buat perangai sangat, buat malu orang. Okey? Jadi itu cerita. Tuan-tuan, saya tidak mahu berjawab soalan tu. Tuan-tuan tengoklah mana perbahasan daripada ustaz yang ada autoriti sikit, ustaz yang ada kerja pejabat besar-besar ni. Tengok apa persoalan, apa jawapan mereka, mufti-mufti ke. Okey? Kalau saya jawab sah sekarang, kontroversi. Kalau saya kata hukum umrah dia sah, kalau kata ustaz ni geng LGBT ke apa, tak pasal kena tuduh. Kalau saya kata tak sah sekarang, dia kata pandai-pandai ustaz ni buat hukum orang, nampak tak? Tak payah. Jadi baik kita pun, saya pun kata apa, jawapan saya kalau tuan-tuan tanya, belasah je senang begitu. Kan jadi begitu. Okey. Sayyidina Umar berkhilaf dengan Abu Bakar Al-Jarrah. Okey, Sayyidina Umar tetap berusaha untuk balik. Kebetulan dalam berbincang itu masuklah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia kata, dulu aku pernah dengar Nabi sebut, Nabi kata apa? Apabila kamu mendengar satu tempat itu terkena penyakit, fala taqrabu alaih, janganlah kamu masuk ke dalam tempat tersebut, kata Nabi. Nabi kata kalau kamu dengar tempat itu ada wabak, Nabi kata jangan pergi tempat tu. Sekarang tuan-tuan, di mana wabak ni? Di China. Maksudnya kalau kita nak masuk China ni boleh tak boleh? Tak payahlah. Setakat ni cancelkan. Kalau kata ustaz saya tak masuk China pun, saya pergi CP Hong Kong, CP sebelah dia, nak pergi tak pergi? Tak payah. Sekarang di Singapura sekarang ni, nak pergi tak pergi? Dengar juga kes ni, elakkan diri daripada pergi Singapura. Mana lagi? Itali, mana lagi? Iran, Korea, Jepun. Jangan pergi tuan-tuan, risikonya tinggi begitu. Nak pergi sekarang Indonesia tak ada virus pun, tak tahu macam mana. Kau tengok Indonesia kan, tak dengar cerita pun. Tak tahulah, orang banyak maklumat, diorang katanya cerita, Allah alam, tak tahu betul tidak, disuruhkan berita ada virus ni tapi diorang suruh, Allah alam, tak tahulah. Kan? Jadi kita nak cakap dengan tuduh pula. Okey? Jadi tuan-tuan, kata Nabi lagi, apabila wabak itu menyakiti satu tempat dan kamu berada di tempat itu, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut, kata Nabi. Maksudlah contoh, kalau di sini ada virus, contoh ini tak jauh, bila berlaku di sini, tuan-tuan jangan keluar dari sini, duduk sini, kuarantin di sini. Itu cara yang Nabi SAW suruh buat, dan itulah yang diguna pakai oleh kerajaan Arab Saudi yang tidak membenarkan orang masuk untuk buat umrah di Mekah sana, tuan-tuan. Sampai sekarang tak benarkan lagi. Dia ambil hadis Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, antara cara nak bagi hilang virus ni dengan cara bawa orang-orang ni, zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar buat macam mana? Bawa orang ini pergi ke kawasan bukit-bukit, gunung-gunung, di kuarantin di situ, di tempat yang sejuk, diberi makan, diberi minum, supaya mereka dapat udara segar, supaya virus itu tidak melarat. Jadi Sayyidina Umar buat. Bila Sayyidina Umar buat, alhamdulillah, virus itu semakin hilang, tuan-tuan, bila dibawa ke bukit. Jadi antara cara untuk hilang virus ni, bawa orang pergi gunung-gunung dan juga bukit-bukit. Bawalah orang cari bukit mana. Dekat sini banyak bukit. Bukit Sagu ada, Bukit Goh, Bukit Queen, Bukit Sekilau ada, Bukit Galim pun ada juga, Bukit Bendera jauh sangat, bukit sini sudah. Okey, ini maksud semua bukit boleh. Okey, jadi tuan-tuan, itu cara Sayyidina Umar membasmi kuman itu, tuan-tuan. Okey, kita nak cerita Abu Bakar sampai situ pergi, tuan-tuan. Punya jauh tak jauh. Abu Bakar Al-Jarrah ni dibawa tentera seramai 200 orang. Tuan-tuan sekalian, jadi total tentera dalam perang ni berapa? 500 orang. Okey. Pada waktu itu Amr al-As sebagai pemimpin, komander perang, dia ketua. Nabi tak pergi, tetapi di bawah dia ramai sahabat-sahabat Nabi yang seniority. Ramai. Antara siapa? Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat yang power-power ni, mereka duduk di bawah Amr al-As. Amr al-As ni baru masuk Islam, Nabi suruh dia jadi ketua, sedangkan sahabat-sahabat yang sudah senior duduk di bawah Amr al-As. Bayangkan, tuan-tuan bayang bunyi macam mana. Maksudnya dalam keadaan pada waktu itu, taktik-taktik semua di bawah kepada Amr al-As, kena ikut. Tuan-tuan, dalam zaman Nabi,
Siapa yang dilantik oleh Nabi untuk menjadi ketua perang, maka orang bawah wajib kena taat, walaupun dia senior macam mana pun. Walaupun dia presiden ke, dia tak boleh nak langgar. Orang kata ni dia kena duduk bawah apa yang orang dilantik oleh Nabi ni, begitu kan. Pada waktu itu taktik Amr al-As antara yang awalnya, disuruh tentera Islam ni bergerak pada waktu malam. Siang tidur berehat, malam bergerak, jalan bergerak, pagi subuh lepas subuh rehat, jangan berjalan langsung. Okey, kemudian bila sudah sampai di medan perang, antara taktik Amr al-As, okey, dia kata apa? Jangan nyalakan api pada waktu malam. Bila sudah sampai di medan, dalam perjalanan tak apa lagi, dah sampai tempat perang ni, maksudnya nak berhadapan dengan musuh, malam tu jangan nyalakan api langsung untuk panaskan badan, jangan. Sedangkan tuan-tuan, pada waktu itu udara sangat dan terlampau sejuk, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah rasa tak udara di Mekah waktu musim sejuk macam mana? Kita orang Malaysia ni tak rasa sangat, malam ke 12-1 tak rasa sejuk lagi. Tuan-tuan pergi kamera sudah cukup. Pukul 1 malam, 1 pagi kan, kita rasa tak sedap. Nak duduk luar ni rasa tu pun tak sejuk lagi. Tuan-tuan pergi belah-belah London, belah-belah Europe sana, kalau time musim sejuk, winter, tuan-tuan tengok macam mana sejuk dia, ya Allah lah. Kalau tak pakai ni hand glove ni, tak jadi kekerah, kebah dia buat macam tu, sejuk. Terus itu petang tu, saya ingat di masa tu saya pergi ke satu town di London masa tu. Masa tu kita petang, musim tu musim bulan 3 macam ni lah, bulan 3 ni, awal bulan 3 macam ni lah, sama macam ni. Masa tu di hujung musim sejuk, di hujung, bukan tengah-tengah, di hujung. Keluar petang tuan-tuan ni, kita tak pakai glove ni, ya Allah, rasa kebah tangan. Okey, kita pegang muka rasa tebal tangan, nampak punya sejuk. Jadi sejuk macam tu pada waktu malam, Amr al-As ni dia tak bagi orang nyalakan api. Bila tak bagi, Sayyidina Umar bangun, jumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, ni macam mana seorang kita ni? Dia ni baru masuk Islam, pandai-pandai suruh orang tak bagi nyala api ni. Dia tak puas hati, kan? Tak puas hati pasal apa? Pasal duk mengarah-ngarah orang dengan benda yang tak logik. Kan sejuk malam ni. Okey, Abu Bakar kata, ingat, dia ni adalah pemimpin yang dilantik oleh Nabi SAW. Maka apabila dia dilantik oleh Nabi, kalau kamu taat, wajib kena taat dengan dia. Kalau kamu tak taat, maka kamu juga tidak taat dengan Nabi SAW, kata Abu Bakar. Lalu pada waktu itu Umar kata, okeylah, baik, aku ikut, dia kata. Sayyidina Umar kan. Okey, tuan-tuan sekalian, kemudian berlakulah pada waktu pagi itu, disebut dalam hadis kata apa, bila bangun pagi kan, Amr al-As ni dia juga sebagai pemimpin, dia akan menjadi honda untuk menjadi imam. Maksudnya dia juga automatik menjadi imam dalam pasukan perang. Walaupun ada Abu Bakar, walaupun ada Sayyidina Umar, walaupun sahabat Nabi, tapi dia ketua, dia kena jadi imam. Okey, maka pagi itu dia bangun. Bila bangun, dia kata, aku dalam keadaan berjunub. Mana tadi aku mimpi basah. Sempat lagi tu dalam sejuk-sejuk tu tuan-tuan kan, mimpi basah pula ada. Dia berjunub. Bila berjunub, lalu pada waktu itu Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat bawakan air di depan dia. Bawa air. Bila bawa, nak celupkan sejuk, dia kata apa? Aku tak nak berwuduk, aku nak bertayamum saja, dia kata. Dia nak bertayamum, sejuk. Sayyidina Umar kata tak boleh, kan syarat tayamum ni kena tidak ada air. Kalau ada air, maka kena berwuduk. Kata Amr al-As, aku tak mau, aku nak bertayamum. Kata Sayyidina Umar, tak boleh, ada air. Tak, aku nak tayamum juga. Sayyidina Umar pun jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ni Abu Bakar tengok, macam mana orang mu'alaf seorang ni, nampak tak? Macam mana dia tak nak ni? Okey, Sayyidina Abu Bakar kata, ingat, dia adalah pimpinan lantikan Nabi SAW. Kamu kena taat dengan dia. Kalau kamu tak taat, kamu juga tak taat dengan Nabi SAW. Okeylah, kata Sayyidina Umar, ikut saja. Tuan-tuan, Amr al-As dia bertayamum dan dia jadi imam pada waktu salat subuh tu, tuan-tuan. Agak-agak kalau kita mufarakah tak? Confirm. Kalau tu imam kata, saya hari ni berjunub lah, jadi saya pagi tadi berjunub, jadi saya hanya tayamum sebab sejuk sangat. Confirm orang mufarakah belaka. Kan memang tak seorang pun tak ikut. Bukan nak suruh tu imam berjunub, bukan.
Bukan nak suruh, mana hadis nak bagi tahu, kata bukan nak kata lepas ni tok imam kalau berjunuk boleh tayamum, jangan risau. Bukan macam tu. Okey? Tuan-tuan sekalian. Baik. Lalu berlakulah perang. Bila berlaku perang, Amr al-As arahkan supaya tentera Islam ni duduk secara berpasang-pasangan. Maksudnya dua, rapat, jangan pecah. Dua. Masuk perang ni ada seorang lagi. Kan? Maksudnya kapit. Okey? Jangan pecah langsung. Jadi berperang dengan cara macam tu. Okey. Maka bila berlaku perang, tuan-tuan sekalian, pada waktu itu tentera musuh ni memang dia pelik tengok taktik ini, dan mereka sendiri kalah dan mereka bertempiaran lari, berterabur lagi kerana kalah. Padahal tentera Rom ramai. Bila lari, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain nak kejar tentera Rom ni. Amr al-As kata pada tentera Islam, jangan, mai kumpul, duduk di sini, jangan pergi kejar dia orang. Nak pergi kejar, mana Amr al-As tak bagi kejar tentera Rom, biarkan dia orang lagi. Maksud biarkan, sebab bila kejar mungkin akan dapat harta rampasan kat tempat dia orang pula. Amr tak bagi. Bila tak bagi, Sayyidina Umar bangun lagi, jumpa Sayyidina Abu Bakar, tak puas hati lagi. Sayyidina Umar jumpa lagi, kata, ni macam mana ni, kita dah menang, nak kejar musuh, dia tak bagi kejar. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ingat, dia adalah pimpinan yang dilantik oleh Nabi SAW gitu. Tuan-tuan, agak-agak kalau macam kita ni, keluar parti ke tidak agak-agak? Rasanya kalau macam ni tuan-tuan, keluar parti, tubuh parti baru, tak tahan. Kan? Sayyidina Umar tuan-tuan, nampak? Dia kata apa? Bila tanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata, ingat, dia adalah pimpinan lantikan Nabi SAW. Okey tuan-tuan, tak apalah. Maka mereka pun dapat, bukan tak dapat harta rampasan perang, dapat, tapi tak banyak, masih sikit saja. Sebab tentera yang ada pada waktu itu tentera macam ni tuan-tuan. Center Madinah, tentera Islam pergi situ. Supaya ingat Rom, center dekat belah sana, jauh. Jadi datang kat situ bawa bala tentera. Jadi rampasan perang di situ ada, tapi rampasan center dia tak dapat lah. Nak kena kejar pergi sana baru dapat. Faham tak? Tapi Amr tak pergi kejar. Dia kata cukup kat situ je. Maksudnya yang ada kat situ, pedang ke apa, bawa balik. Tu pun sudah cukup, dia kata. Kambing ke unta. Kan bila tentera lagi, dia tak ada lah. Dia tinggal habis pedang semua, dengan unta-unta yang dia semua, dia tinggal, dia lari macam mana pun. Macam tu. Okey, baik tuan-tuan. Baliklah ke Madinah. Bila balik ke Madinah tuan-tuan, orang pun antara yang awal ni bila sampai Madinah bawa berita kemenangan. Dalam bawa berita kemenangan, mereka bawa report juga pada Nabi SAW. Tak puas hati. Okey, bila report pada Nabi SAW, bagi tahu, ya Rasulullah, kami menang, tapi kami tak puas hati dengan ketua perang kami, Amr. Diceritalah, pertamanya dia ni tak bagi kami nyalakan api pada waktu malam. Kan? Yang keduanya, pagi esok dia ni berjunuk, bertayamum, dia tak mandi wajib. Kan? Jadi dia gunakan pasir tanah tu, dia tak gunakan air. Satu hal pula tu, jadi imam kami pula. Kan? Okey tuan-tuan. Dan yang seterusnya, apabila perang, okey, kita dah menang, tetapi pada waktu itu dia tak benarkan kita kejar tentera-tentera ni. Sayyidina Umar mengadu. Lalu bila mana begitu, Nabi pun panggil Amr al-As. Nabi panggil, wahai Amru, Nabi tanya, okey, hari ni ialah kamu menang, tapi aku dapat report daripada tentera yang kamu pergi bersama dengan dia. Maksud tentera bawahan kamu dapat report. Jadi aku minta penjelasan. Satu, yang kamu tak bagi hidupkan api itu kenapa? Kata dia, ya Rasulullah, aku tak bagi hidup api ni kenapa? Bila sampai mana perang ni, jumlah kita tak ramai, sikit. Jadi aku nak pastikan malam tu tidak ada langsung api supaya tentera musuh tidak dapat membaca kekuatan tentera kita begitu. Itu taktik perangan. Mana musuh tak dapat, mana tak tahu. Dia sebab kalau daripada jauh, kalau musuh mengintip, tengok sekelompok setampok je api, tahu ni area. Kalau tengok macam ni mungkin 500 orang kot. Nampak perasan kan? Orang perang tuan-tuan, macam orang pergi hutan. Kita tahu orang masuk hutan kan? Bila masuk hutan tuan-tuan, malam ni gelap. Saya pernah pergi hutan Lipo Jerangkang dulu. Ada tribal camp di sana. Tuan-tuan bayang, kita pergi dengan geng yang hutan. Orang hutan, bukan orang hutan, orang yang kerja hutan. Orang hutan beruk. Okey? Orang yang kerja hutan. Geng ranger ke apa? Ranger lah. Kan? Jadi kita buat camp, geng ranger ikut sekali. Bila ranger ikut sekali, maka pada waktu itu malam tu kita nak buat night walk. Night walk ni maksudnya bawa budak-budak masuk dalam hutan seorang-seorang kan. Jadi dia ada route jalan je. Jadi dia akan mesti merasakan suasana gelap dalam hutan waktu malam. Jadi malam tu kebetulan angin dia lain macam. Pasal macam nak hujan.
Tapi kita tak nampak hutan jerangkang tu dalam tu. Kita pergi dalam sejam. Tuan-tuan boleh buat plan lepas ni dengan muda-muda muda ke pergi masuk dalam tu. Okey? Jadi bila malam tu kita nak buat, kalau contohnya berlaku hujan, masalah pula. Dengan road dia punya jalan dia akan jadi lecah, kotor, jadi budak-budak jadi problem. Jadi kita ni tak tahu nak hujan tak, sebab gelap, awan maksudnya langit pun tak tahu, kita tak boleh baca. Jadi kita tanya geng-geng orang hutan ni, orang kerja hutan ni. Okey? Jadi dia yang bagi tahu, dia kata ni dia tengok angin susah. Sebab angin dia cuntu-cuntu. Jadi tengok dia kata tak hujan. Dia bagi tahu. Pasal apa? Pasal dia boleh baca dah lama. Dia biasa dengan suasana hutan. Dia tahu macam ni macam mana, ni macam mana, nampak tak? Kan? Dia kata tak hujan, ni insya-Allah tak hujan dia kata. Sebab dia tahu dah biasa macam ni semua dengan angin macam ni, dia tahu, nampak. Begitulah kalau dalam medan perang. Biasanya kalau orang pengalaman, bila tengok suasana satu kawasan ada setumpuk api ni, dia tahu ni berapa orang ni berapa orang. Kalau banyak, takkan nak nyala banyak sangat. Kan? Jadi Amrun taktik je, siap. Buat tak tahu je. Seolah-olah macam, bila datang tengok, apa nak kata tak tahu pula tu. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi itu alasannya. Baik. Yang kedua, bila dia berjunub itu. Okey. Berjunub itu kita apa nama tu? Hold, sebab ada hadis ni. Hadis kenapa yang dibagi oleh sahabat Nabi tu lagi. Yang ketiga itu, kenapa bila sudah menang, bila tentera-tentera ini sudah lari, Amrul As tak bagi pergi kejap. Kenapa tuan-tuan? Dia bagi alasan depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, bila kita sudah menang, okey, tentera kita sudah mendapat harta rampasan di situ pun, dan kita sudah menang di situ. Jadi aku rasakan tidak perlu kita kejar lagi mereka yang sudah lari, biarkan mereka pergi. Kerana kita ni jumlah kita tak ramai, kita sikit. Kalau kita pergi kejar, tiba-tiba sampai di tempat Rom sana, kat situ bala tentera ramai lagi, kita sikit, kita akan kalah pula lepas tu, kata dia. Jadi taktik macam ni, bila kita dah menang, tentera Rom ni lari. Bila sampai ke tempat dia akan beritahu kepada kepala dia, jangan serang dah Madinah ni. Pasal apa? Pasal tentera bukan main ramai dia kata. Padahal tak ramai. Itu dipanggil dengan psikologi, tuan-tuan. Nampak tak? Faham tak? Tuan-tuan faham tak benda ni? Macam faham tak nak sebut macam ni? Tuan-tuan tak pernah perang ni, payah juga. Perang pilihan raya je 5 tahun sekali. Perang tak pernah. Taktiknya maksudnya bila dah menang, okey, tentera yang kalah ni dia akan balik. Tak apa, dia balik. Jadi Islam tak kejar, sebab kalau kejar berpecah. Kalau kita dapat pun ada balik belakang sana, entah ada tentera yang besar lagi, dia akan datang pula, dia akan lawan. Dia tengok Islam tak ramai punya. Dalam waktu menang, dalam waktu Rom kalah itu, dia sudah tahu bahawa tentera Islam tu ramai. Dia rasa ramai, padahal sikit je. Jadi automatik bila dia balik ke tempat Rom, dia akan beritahu, jangan datang dah sana, jangan lawan dengan tentera Islam. Sebab kami lawan tadi bukan ramai sungguhlah. Kami rasa tak tahulah kok belakang ada lagi. Jadi caranya jangan kita lawan dah. Nampak tak? Di sini psikologi tu tuan, nampak? Padahal tentera berapa orang je macam tu. Jadi itu jalan selamat daripada Amru al-As. Okey tuan-tuan. Alasan kedua, acceptable, diterima. Okey, alasan yang di mana junub tu satu hal tu. Tuan-tuan sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud disebutkan, qala Amru al-As, ihtalamtu fil lailah baridatin fi ghazwah zatis sulasil. Aku pernah bermimpi basah pada satu malam, kata dia, yang sangat sejuk. Okey, kemudian yang perang itu perang Zatus Salafin. Kemudian fa'ashfaqtu in ikhtasaltu an ahlik, sehingga aku takut akan binasa ataupun mati jika aku mandi, kata dia. Dia kata malam tu basahlah, mandi mimpi basah dan dia berjunub. Jadi pagi tu bangun, dia kata kalau aku mandi junub, air ada, memang aku mandi, masalahnya aku bimbang aku akan mati kerana mandi sejuk tersebut. Lalu dia kata fatayammam tu, lalu aku pun bertayamum. Tadilah tuan-tuan sekalian, summa sallaitu bi ashabis subha, dan kemudian aku solat subuh dengan para sahabat aku, kata dia. Aku solat subuh bersama dengan sahabat-sahabat, jadi imam. Lalu pada waktu itu fazakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun melaporkan hal ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Report tadi Sayyidina Umar, report. Dua tadi kita dah bagi tahu dah, alasan sudah ada. Yang ketiga ini, apa jawabnya? Faqala, Nabi SAW tanya pada Amru, faqala ya Amru, sallaita bi ashabik wa anta junub. Nabi kata pada Amru, wahai Amru, engkau solat bersama dengan sahabat dalam keadaan kamu berjunub. Nabi kata, kau semayang berjunub? Nabi kata pada Amru. Lalu pada waktu itu tuan-tuan, Amru jawab, fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal iqtisal.
Lalu aku pun khabarkan kepada baginda tentang apa yang menghalangi aku untuk mandi. Dia kata, Rasulullah, sejuk Rasulullah, dia kata. Pagi tu sejuk sangat. Bayangkan sejuk, jadi nak mandi macam mana, dia kata. Tak larat, dia kata. Lalu kata dia, wa qultu inni sami'tu Allah yaqul, sedangkan dia kata, aku pernah dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat ni, yaqulu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nabi kata, jangan kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Allah kata, jangan binasakan diri kamu, jangan bunuh diri kamu, semua Allah sayang pada kamu. Itu hujah dibawa oleh Amru al-As. Bila Nabi SAW dengar, apa reaction Nabi? Fadahika Rasulullah SAW walam yakul syai'an. Nabi dengar alasan Amru tu, Nabi dengar, Nabi buat macam mana? Nabi gelak je. Nabi gelak. Nabi senyum macam tu. Lepas tu terus Nabi kita balik. Nabi tak cakap apa-apa pun. Nabi tak ada kata saya nak hukum sebat ke, nak banjung ke, tak ada. Nabi senyum je, lepas tu Nabi kita balik. Maksudnya tidak masalah apa-apa pun tindakan Amru itu, tuan-tuan. Okey. Bila ketiga-tiga alasan itu diberi depan Nabi SAW, lalu Abu Bakar pun tengok Sayyidina Umar, nampak itulah alasan-alasannya, nampak kan. Sayyidina Umar buat angguk lah, geram, hati geram, tapi nak macam mana, semua itu ada hujah-hujahnya, tuan-tuan. Okey, muslimin dan muslimat sekalian, jadi inilah bagaimana satu sejarah yang besar sebenarnya tentang ni. Tuan-tuan, kalau kita faham nasi Islam ni, dia very simple lah sebenarnya. Dia bukan payah ke orang. Dia tak adalah nak kata kita kena wajib juga macam tu. Dah ada setengah-setengah perkara kadang-kadang dia boleh, adalah perbahasan ulama dirukhsahkan. Tengok bila berlaku virus ni, adalah kenyataan mufti Pulau Pinang. Dia kata apa? Kalau berlakulah virus ni terlampau teruk, dia kata kita ni kalau sembang Jumaat tu pun dia kata boleh tidak mendirikan. Kenapa? Kerana takut virus ni berlaku lah, terlampau beria lah, dia kata. Kan? Itu ada hujah-hujah ni sendirilah. Nampak tak? Pada saya Jumaat tu wajib, tapi oleh kerana kadang-kadang dah tengok keadaan virus yang teruk ni lah, kalau dah berlaku maknanya bimbang jangkitan yang terlampau teruk, dia kata harus tidak mendirikan solat Jumaat, tuan-tuan. Kan? Tapi selagi mana tidak ada apa-apa, setakat ni kita di Kuantan ni, setakat Kuala Lumpur tak ada apa lagi. Yang bahaya, kalau dah betul bahayanya, barulah kita mungkin boleh pegang pada hujah ni, tuan-tuan. Okey, Islam adalah agama yang mudah sebenarnya. Kita faham dia tidaklah memberatkan kita. Dan hadis yang kita tengok Amru pun, dia pun buat hujah tu, Nabi pun tak cakap apa-apa, menunjukkan benda dalam Islam, tuan-tuan, dia bukan payah-payah. Lepas tu kita sendiri dengan orang bukan Islam pun, dengan non-Muslim, apa pahalah mereka buat, jangan kita cepat nak menghukum benda tu salah, ini salah, jangan. Kadang-kadang kita ni bersifat, orang kata apa, cengeng dengan orang Islam. Kita nak kalau boleh Islam, agama yang aku punya, engkau bukan, kau tak layak nak berislam, tak boleh macam tu. Sedangkan kita ni kena sifat, orang kata universal, kita kena jadikan mereka pun patutnya mereka boleh berminat dengan Islam. Jangan jadikan diri kita ni penghalang untuk mereka sayang pada Islam. Kan? Kita nak cerita bab-bab Islam ni, kau jangan cerita pasal kau tu bukan Islam, kami orang Islam, tak boleh macam tu. Dahlah rekod-rekod buruk ada pada orang Islam. Kan? Rekod buruk apa? Rekod buruk dari sudut rasuah pada orang Islam. Rekod buruk apa? Dari sudut tak berjanji, khianat, semua pada orang Islam. Malu, tuan-tuan. Berebut nak jawatan PM, satu hal lagi tu. Kan, berebut ni, siapa yang berebut? Orang Islam berebut, segan. Malu kita, tuan-tuan. Kan, ni nak jadi, ni pula ni cadang diri sendiri, ni semua nak jadi belaka. Seorang tak nak berhenti, tu masalah. Tuan-tuan, dalam masyarakat Melayu kita ni, antara penyakit yang banyak berlaku adalah penyakit tak mau berhenti bila ada jawatan. Itu masalah ni. Dia tak mau berhenti, tuan-tuan, sungguh. Daripada nak kalau macam kita bukan kat masjid ke, lepas tu dekat kampung ke, dekat daerah ke, dekat negeri ke ataupun negara, penyakit orang Melayu ni payah nak letak jawatan. Tu masalahnya. Sungguh, tuan-tuan. Kita mengadukan, kita baca pasal apa nama tu, apa di masjid. Sengah-sengah kalau macam di kampung-kampung tuan imam kan, orang mengadu banyak di belah ni, kalau di Pahang ni banyak. Kita pergi ceramah mana dia mengatakan, ustaz, kamu punya imam Allah dia uzur. Bukan pasal apa, dia dah tua dah, dia uzur. Masalahnya bila jadi imam, dia nak bangkit bangun masa daripada sujud, nak bangun ni yang kata berdiri tegak tu, dia lambat. Allahu Akbar tu memang Allahu Akbar, tapi dia bangun tu jemaah ni nak kadang-kadang jemaah dulu.
Lepas tu bila jemaah dah tahu dia ni lambat, terpaksa jemaah ni menunggu dulu. Nak naik tunggu dulu, naik Tok Imam tak naik lagi, tunggu. Main macam tu dah. Mana kena bagi ruang Tok Imam dulu. Jadi dia orang ni tunggu dulu, boleh tunggu pula. Nasib baik tak tongkat dagu dia tunggu Tok Imam. Kan? Mana Tok Imam nak cerita tak larat dah, nak bangun pun lambat. Jadi jemaah mengadu ni, ustaz, kami pun pening kepala lah, duk cakap ni semua, tak mau letak jawatan. Okey? Satu tempat gitu juga, Tok Imam tu dah tak larat. Dia dah, orang kata bab-bab, bukan kata sunat hayat, orang kata rukun pun dia tak pernah sempurnakan dah. Baca kalau tahiyat akhir itu dia baca pun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tahu Allahumma salli ala Muhammad, tak ada kama salat Ibrahim, pendek, baca simple, cepat-cepat supaya nak cepat habis sembahyang. Maknanya dia dah tak larat tapi tak nak letak jawatan. Okey, maksudnya apa? Kita dah sebut Tok Imam ke JKK ke sampai ke PM tak reti nak letak jawatan belaka, tuan-tuan. Penyakit itu berlaku dalam masyarakat tu begitu. Tak tahulah sayang jawatan ke sayang alam ke, tak tahulah, kan? Jadi itu masalah. Sebab itulah kata apa, kadang-kadang malu kita pada orang berislam pasal diorang tak beri benda gini. Itulah kita kena jaga integriti kita supaya orang Islam minat dengan Islam tu, tuan-tuan. Wallahu alam. InsyaAllah jumpa lagi, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, insyaAllah. Tuan-tuan tak ada masuk kita hari ni, habis bab ni saja. Okey, insyaAllah sambung lagi, insyaAllah akan datang kita akan bahaskan tentang kitab ini, insyaAllah. Jumpa lagi, tuan-tuan. Mohon maaf terkurang. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati, dan tuan-tuan kita doakan mudah-mudahan penyakit ini semakin berkurang lah. Okey, dan hati-hatilah kalau berjalan-jalan jauh tu, kalau boleh inilah kontrol diri kita dengan pakai mask ke muka, pakai tangan tu dia punya hand sanitizer tu. Okey, supaya apa? Supaya tidaklah terkena penyakit yang pelik-pelik ni, tuan-tuan, insya-Allah. Okey, jumpa lagi, tuan-tuan. Tangguh pula tasbih kafarah dengan suratul Al. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah